Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Sekolah Kebahasaan Jelempuk. Saya Ainurisha binti Aziz. Hari ini, kita akan bersama dengan Yang Berusaha Pengarah Pendidikan Negeri Perlis, Cikgu Naharuddin bin Osman. Beliau akan meresensikan sebuah buku yang bertajuk The Creative School. Jom kita dengar. Great teachers are the heart of great schools. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam #09educators. Saya Cikgu Naharuddin bin Osman, Pengarah Pendidikan Negeri Perlis. Pada hari ini akan membicarakan sebuah buku yang bertajuk Creative Schools, karya Ken Robinson. Jadi untuk pengetahuan semua, Ken Robinson ini adalah seorang reformis dalam bidang pendidikan kerana beliau telah membawa banyak idea-idea baru untuk diperkenalkan kepada sekolah-sekolah khususnya di negara Amerika Syarikat. Jadi untuk kita hayati buku ini, maka yang pertamanya seharuslah kita cuba memahami akan dua definisi yang akan saya terangkan secara lebih jelas lagi. Iaitu yang pertamanya kita perlulah memahami akan dua definisi ini, iaitu academic achievement dan juga intelligent. Jadi apa yang berlaku di dalam sistem pendidikan kita sekarang ini adalah kita lebih menjurus kepada academic achievement itu, iaitu kita memberikan penghargaan ataupun memberikan penarafan kepada anak-anak kita di sekolah ini melalui pencapaian akademik yang mereka capai. Jadi lebih banyak A seseorang pelajar itu dapat, maka pelajar ini kita akan kategorikan dalam kumpulan yang pandai. Lebih kurang A, maka mereka ini akan masuk dalam kategori yang sederhana, dan pelajar yang tiada A ataupun lebih banyak E dan F ini, maka mereka ini akan masuk ke dalam kategori kelas belakang. Jadi ini yang berlaku di dalam sistem pendidikan kita pada masa sekarang. Kerana kita tidak melihat kepada aspek intelijen itu sebagai satu prospektus yang luas. Jadi apa yang dibawa oleh Ken Robinson melalui buku The Creative School ini adalah yang pertamanya, kita harus mendefinisikan intelijen itu kepada beberapa kecerdikan yang ada di dalam para pelajar kita. Contohnya, seorang pelajar yang tidak lulus matematik tambahan, tidak semestinya kita harus mengatakan bahawa pelajar ini adalah pelajar yang lemah. Ini adalah kerana mungkin pelajar ini mempunyai kecerdikan dalam bidang sukan. Beliau mempunyai intelijen yang bagus di dalam bidang sukan. Dan mungkin juga seorang pelajar yang gagal dalam subjek geografi tetapi mempunyai kemahiran yang sangat baik dalam bidang masakan, maka seharusnya pelajar ini juga kita kategorikan sebagai pelajar yang cemerlang dalam kehidupan mereka. Seterusnya, kita perlu memahami dua teori yang sangat signifikan dalam bidang pendidikan kita. Yang pertamanya adalah teori pembelajaran oleh Bloom, dan seterusnya adalah teori dalam keperluan manusia itu oleh Maslow. Jadi Ken Robinson ini menyatakan dengan jelas bahawa Maslow has to come before Bloom. Jadi inilah yang perlu kita sebagai pendidik memahami bahawa sebelum kita membawa pelajar kita itu untuk mendapatkan pengetahuan, untuk mendapatkan pengalaman, bahawa kita di sekolah ini perlu memastikan bahawa pelajar-pelajar kita itu telah sempurna keperluan asasnya. Bermaksudnya dia telah mendapat kasih sayang yang secukupnya sebelum dia hadir ke sekolah untuk menerima pembelajaran. Jadi inilah yang dikatakan, some of the student come to school for the love and most of the student come to school to learn. Jadi kita mestilah memenuhi keperluan some of the student come to school to be loved ini. Jadi inilah yang dimaksudkan
dalam belum taksonomi itu tadi, bahawa sebelum kita menghayati 6 tahap di dalam piramid itu, maka keperluan Maslow itu perlulah dipenuhi. Kalau tidak pun dapat dipenuhi oleh pihak sekolah, maka guru-guru di sekolah akan membantu. Itulah yang sebenarnya berlaku di dalam keadaan kita menghadapi pandemik COVID-19 ini, yang mana para pelajar sedang mengikuti pembelajaran secara platform online, dan ada di antara mereka yang tidak mempunyai gadget, tidak mempunyai data dan sebagainya. Jadi di sinilah keperluannya untuk pihak sekolah membantu golongan yang berkeperluan ini. Okey, seterusnya Ken Robinson di dalam buku Creative School ini juga menyatakan terdapat 2 sistem yang telah berlaku dalam sistem pendidikan kita, iaitu yang pertamanya, sebelum ini sistem pendidikan ini adalah sistem yang dikatakan living with complexity. Tetapi sekarang ini sistem pendidikan kita ini telah bergerak daripada complexity ini kepada simplicity of process. Jadi disebabkan itu jugalah di dalam apa yang kita katakan taksonomi #09educators yang telah diwujudkan untuk para pendidik di Negeri Perlis ini telah menekankan kepada simplicity of process. Apa yang dimaksudkan oleh Ken Robinson dalam simplicity of process ini, seumpama kita katakan peraturan sekolah. Peraturan sekolah itu seharusnya sudah tidak menjadi begitu rigid lagi seperti mana yang terdahulu, di mana terlalu banyak negative connotation yang telah diberikan kepada peraturan sekolah itu. Contohnya, semasa saya bersekolah dahulu, apabila seseorang pelajar ditangkap makan kacang ataupun minum air ketika cikgu mengajar, ia seolah-olah menjadi satu dosa yang sangat besar kepada pelajar itu. Sedangkan pada masa sekarang ini, di dalam rules and regulations di sebuah future classroom seperti mana saya sedang berdiri ini, seharusnya kebenaran untuk pelajar minum air dan juga mendapatkan sedikit tidbits ketika guru mengajar itu seharusnya digalakkan untuk mengelakkan mereka ini mengantuk dan sebagainya. Jadi itulah yang dikatakan dalam sistem pendidikan kita sekarang ni, seperti mana yang disarankan oleh Ken Robinson ni, ianya seharusnya lebih mudah, lebih menceriakan dan lebih banyak positif aura untuk pelajar-pelajar ini. Saya kini sedang berada di sebuah future classroom, iaitu di SK Jelempuk, sebuah sekolah luar bandar di Perlis ini yang mempunyai kemudahan bilik darjah yang pada saya begitu kondusif ini. Okey, jadi di dalam bukunya Ken Robinson telah membicarakan secara komprehensif tentang keperluan environment dan juga melaksanakan pedagogi ataupun konten kepada pedagogi itu di dalam ruang yang begitu istimewa ini. Jadi itulah yang dikatakan bahawa kreativiti ini sangat diperlukan kerana untuk mewujudkan sebuah bilik darjah yang sebegini rupa sudah tentu memerlukan kreativiti daripada guru. Dan inilah yang dibicarakan dengan begitu mendalam sekali di dalam buku ini, kerana kita perlu untuk mendapatkan kreativiti itu daripada guru-guru, iaitu bukan hanya dengan membelanjakan wang dengan begitu banyak untuk menghasilkan kelas yang sebegini, tetapi juga bagaimana seharusnya kelas-kelas sebegini dihasilkan dengan menggunakan bahan-bahan kita semula dan juga kita katakan perbelanjaan yang minimum. Namun begitu, apa yang agak menarik untuk dibicarakan, yang mana satu harus datang dahulu? Environment bilik seperti inikah ataupun konten kepada knowledge itu ataupun konten kepada pembelajaran itu yang harus datang dahulu? Jadi apa yang dikatakan ini sebenarnya adalah bergantung kepada situasi sekolah itu. Ada sekolah yang mereka memperkasakan content of knowledge itu, iaitu pedagogi dan sebagainya, kurikulum dan sebagainya, barulah mereka menghasilkan environment yang sebegini rupa. Ada juga sekolah yang menghasilkan environment ini juga kerana environment sebegini adalah merupakan motivasi kepada guru untuk menghasilkan content knowledge yang padu. Ada juga yang berjalan secara seiringan. Jadi ini adalah
hasil daripada kreativiti seseorang guru maupun kreativiti sesebuah sekolah itu. Okey, seterusnya apabila kita telah membicarakan tentang content knowledge dan sebagainya, maka kita tidak dapat lari daripada untuk juga membicarakan the art of teaching, seperti mana Ken Robinson telah menyatakan bahawa teachers, students learn. Jadi itulah intipatinya yang bermaksud bahawa guru seharusnya mengajar dengan kualiti yang tinggi. Jadi ini sebenarnya adalah motivasi kepada guru untuk mengajar dengan kualiti yang tinggi. Jadi untuk tujuan itu, maka Ken Robinson telah menyatakan bahawa teaching as entertainment. Jadi bila kita mengatakan teaching as entertainment, maka teacher as entertainer. Jadi guru itu seharusnya mengambil peluang, mengambil apa-apa yang ada di dalam environment sekolah itu untuk menghasilkan satu PDPR ataupun PDPC yang menarik untuk para pelajar mereka. Dan ini juga sebenarnya berlaku di negeri Perlis ni, yang mana saya ambil contoh Cikgu Liana, seorang guru di SK Kubang Gajah yang telah menggunakan kemahiran seni rupa untuk menarik perhatian pelajar-pelajarnya ketika mengadakan PDPR, dan kita lihat respon para pelajarnya adalah sangat baik. Jadi terdapat 4 perkara yang perlu kita tekankan dalam melaksanakan teaching as entertainment ini. Yang pertamanya adalah pedagogi yang menarik. Yang kedua, guru mesti mendapat bimbingan ataupun training ataupun coaching dan mentoring yang terbaik daripada pihak-pihak yang berwajib. Yang ketiga, guru seharusnya mempunyai tools ataupun bahan-bahan pengajaran yang dapat menarik perhatian pelajar. Dan yang keempat, kita tidak dapat lari daripada kita membicarakan bagaimana guru harus menjadi kreatif dalam melaksanakan perkara-perkara yang telah saya nyatakan tadi. Great teachers are the heart of great schools. Jadi inilah perkara yang perlu kita hayati dalam buku oleh Ken Robinson ni, Creative Schools. Jadi apa yang dimaksudkan di sini bahawa membina keperkasaan guru itu, benda yang paling utama adalah kreativiti. Jadi kreativiti ini yang pertamanya dia adalah semula jadi. Tetapi tidak banyak orang yang mempunyai kreativiti secara semula jadi. Sebenarnya kreativiti ini adalah juga proses pembelajaran, yang mana ia merangkumi 3 perkara, iaitu learn, unlearn dan relearn. Kerana kreativiti ini sentiasa berubah mengikut perubahan masa. Jadi dalam menghasilkan guru yang terbaik, yang cemerlang dan terbilang ini, yang pertamanya adalah kreativiti. Kerana kreativiti ini akan membawa kepada level of confidence yang tinggi kepada seseorang guru, dan seterusnya guru ini akan berupaya untuk menginspirasikan para pelajarnya untuk belajar, untuk menghayati dan juga untuk melaksanakan, mengaplikasikan apa yang dia belajar itu dalam kehidupan sehariannya. Okey, dan seterusnya kita juga seharusnya melihat kepada the true meaning of curriculum. Kita melihat kurikulum ini adalah kepada perkara yang diajar di dalam bilik darjah. Tetapi kita gagal untuk melihat kurikulum ini sebagai apa-apa sahaja yang merupakan pengetahuan baru, pengalaman baru dan juga nilai-nilai baru yang kita berikan kepada anak-anak kita. Jadi seharusnya di dalam bidang pendidikan ini, seperti mana yang dinyatakan di dalam buku Creative Schools ini, sepatutnya tiada co-curriculum itu. Sepatutnya semua benda yang berlaku di dalam sesebuah sekolah ataupun di luar sesebuah sekolah, dia adalah merupakan curriculum. Jadi itulah yang kita katakan terdapat 8 elemen dalam kita hendak memastikan curriculum kita ini berlaku dengan tahap kreativiti yang tinggi. Iaitu yang pertamanya adalah curiosity. Curiosity ini boleh kita kaitkan dengan the inquiry based learning, yang mana para pelajar akan cuba mencari penyelesaian ataupun jawapan kepada sesuatu pertanyaan yang wujud di dalam diri dia. Seterusnya, creativity ini adalah satu elemen yang kita tak dapat lari.
Criticism ini juga sangat penting kerana apabila guru mendapat kritik daripada masyarakat luar dan sebagainya, maka guru akan cuba mencari jalan penyelesaian untuk menutup kritikan yang diberikan. Seterusnya adalah komunikasi. Ini juga sangat penting kerana kita bukan sahaja melihat kepada komunikasi antara manusia dengan manusia, tetapi kita juga melihat komunikasi yang menggunakan pelbagai medium pada ketika ini. Seterusnya adalah kolaborasi, kerjasama, ya, compassion, bagaimana seharusnya ada rasa belas kasihan seperti mana yang saya nyatakan dalam teori Maslow tadi, composure untuk melihat kepada kejadian yang baik di dalam masyarakat kita ini, dan seterusnya kita juga perlu melihat bahawa sistem pendidikan kita ini perlu melahirkan, ya, the global citizen yang bukan sahaja mampu untuk survive di dalam negara kita sahaja, tetapi mampu untuk survive secara global. Dan di sinilah maka wujudnya kemahiran kalis masa depan yang telah kita gembar-gemburkan di dalam sistem pendidikan di negeri Perlis ini melalui pencapaian di dalam spider web yang telah kita wujudkan. Okey, seterusnya saya juga ingin membawa sedikit bagaimana kita sebagai seorang guru ataupun sebagai seorang pendidik, ya, perlu menghayati dan juga memahami apa yang ada di dalam diri guru-guru kita, ya, apabila kita hendak reform kepada sistem pendidikan kita. Jadi di sinilah maka perlunya guru-guru ini menguasai sedikit sebanyak pengetahuan tentang the design thinking of reformation, of education reformation. Jadi ada 4 perkara ataupun 4 tahap yang perlu kita fahami. Yang pertamanya adalah discover. Ya, bagaimana kita hendak membawa guru-guru kita, murid kita untuk mereka merasai apakah perkara yang perlu dibuat pembaharuan pada ketika ini. Seterusnya define, untuk menyatakan dengan lebih jelas tentang perubahan-perubahan yang mereka perlu laksanakan, dan seterusnya develop melalui kreativiti. Jadi apa yang ada di belakang saya ini adalah perkara-perkara yang telah berjaya didevelop oleh pengurusan sekolah ini melalui 2 proses sebelum itu, iaitu proses discover, proses define, dan akhirnya mereka sedang deliver apa yang mereka telah buat di dalam bilik darjah ini melalui pembelajaran yang berkualiti, ya, pelbagai pedagogi boleh dilaksanakan, dan saya percaya para pelajar akan sangat gembira, meningkatkan happiness index di kalangan pelajar dan juga di kalangan guru-guru kita. Dalam sistem pendidikan, kita tidak dapat lari daripada untuk mentaksir para pelajar kita. Okey, cuma apa yang disarankan di dalam buku Creative School ini, proses pentaksiran itu perlulah tidak bergantung 100% kepada ujian summatif semata-mata. Kerana ujian summatif ini menjadikan para pelajar kita lebih kepada untuk menyalin apa yang mereka faham daripada buku teks kepada kertas peperiksaan. Jadi apa yang dinyatakan melalui Creative School ini bahawa peperiksaan summatif ini boleh diteruskan, tetapi ianya perlu digabungkan dengan pelbagai pentaksiran di luar bilik darjah seperti PBD yang kita laksanakan pada masa sekarang. Ya, jadi itulah yang dikatakan kerana ianya memerlukan kita untuk melihat bagaimana pelajar itu boleh mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran mereka itu di dalam satu situasi pembelajaran ataupun yang kita katakan sebagai real life situation. Jadi seharusnya grading itu perlulah diberikan, tetapi melalui satu pentaksiran yang lebih luas horizonnya. Jadi melebihkan pemikiran pelajar kita untuk mengaplikasikan apa yang mereka belajar, okey, di dalam projek, di dalam program dan sebagainya. Okey, di dalam buku ini juga Ken Robinson telah menyarankan, ya, supaya pemimpin sekolah ini untuk memasukkan elemen korporat di dalam kepimpinan sekolah itu, kerana beliau menyarankan bahawa pengurusan sekolah ataupun kepimpinan sekolah seperti pengetua dan guru besar
perlulah memainkan peranan sebagai CEO kepada sesebuah sekolah. Jadi disebabkan itulah dinyatakan bahawa terdapat 3 komponen penting dalam pemimpin sekolah untuk bergerak sebagai CEO sekolah ini. Yang pertamanya adalah menggunakan kepimpinan kolaboratif, yang mana kita seharusnya membentuk satu pasukan, the winning team, kepada pasukan pengurusan di sekolah kita ni ataupun pasukan SLT. Yang seterusnya adalah keupayaan pengetua ataupun guru besar untuk personalizing the school environment, iaitu boleh untuk kita adopt apa-apa saja kejadian yang baik daripada sekolah-sekolah lain, tetapi seharusnya kita melihat kepada proses untuk menyesuaikan dengan keadaan di sekolah kita, iaitu proses adaptation. Seterusnya adalah berkaitan dengan kurikulum, ya, bagaimana yang saya nyatakan tadi bahawa kurikulum itu perlulah kita kaitkan dengan their real life situation, bagaimana guru-guru seharusnya menguasai pelbagai jenis pedagogi yang ada sekarang, dan apabila kita melaksanakan PDPR ni, guru harus menguasai pelbagai bentuk software yang ada supaya pembelajaran itu akan menjadi lebih menarik dan adanya terdapat pooling factor di dalam persediaan kita di dalam sesebuah PDPR ataupun PDPC. Seterusnya kita ingin membuat rumusan kepada pembacaan buku ini. Jadi alhamdulillah saya memahami, saya mendapat idea, saya menjadi lebih kreatif dan saya juga telah mengaplikasikannya di dalam sistem pendidikan mikro di Jabatan Pendidikan Negeri Perlis ini. Jadi untuk tujuan itu, maka objektif pendidikan pada ketika ini adalah untuk melahirkan insan-insan yang kita katakan kalis masa hadapan. Jadi untuk tujuan itu ada 6 kemahiran utama yang kita telah terapkan di dalam hashtag 09 Taxonomy ini, iaitu kemahiran ICT, IoT, entrepreneurship, agriculture, communication dan juga event management, dan kita menggunakan tools Spiderweb untuk melihat kompetensi pelajar dalam menguasai ke-6 kemahiran ini. Okey, kita juga telah berusaha untuk menjadikan para pelajar kita ini bukan sahaja mampu survive di dalam negeri Perlis, di dalam negara Malaysia, tetapi mampu survive di dalam global, sistem global kita ni, ataupun berperanan sebagai global citizenship ini. Dan akhir kata, saya ingin juga menarik perhatian kepada satu yang dinyatakan oleh Ken Robinson pada ketika ini. How could you prevent phone to school when the school is in the phone? Jadi bermaksudnya dalam sistem pendidikan kita, kita memerlukan pengaplikasian teknologi yang tinggi, kerana di situlah dengan hanya menggunakan alat seperti iPad ini, berbagai maklumat yang kita boleh perolehi daripada alam maya ini, ataupun kita katakan maklumat di hujung jari. Jadi itu sahaja apa yang ingin saya ulas berkaitan tentang buku bertajuk Creative School oleh Ken Robinson ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 09 is the best. Future Classroom creates future leaders. Thank you for watching. Bye.